Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi bersama dengan saya Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid aka UBF dalam rancangan motivasi pagi di Radio IKIM. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, hari itu kita dah bincangkan berkaitan dengan meraih minat pasangan kita. Macam-macam lah kita bincangkan pada hari itu. Dah buat ke belum tu kan? Meraihkan minat isteri kita, suami kita kan? Dan mudah-mudahan saya doakan segala ilmu yang dikongsikan dalam rancangan motivasi pagi sepanjang November ini dapat keberkatan dan dapat diamal dipraktikkan. Baik tuan-tuan dan puan-puan semua, kali ini untuk nak kita menyempurnakan lagi tema motivasi pagi kita, cinta first class. Cinta pertama ni, kelas pertama ini, cinta yang tertinggi ini, saya nak mengajak terutamanya kepada para suami untuk ingatan ataupun keinsafan buat para suami. Kita kena ingat antara sebab isteri memilih kita sebagai suami. Kenapa isteri memilih kita sebagai suami? Dan kalau tanya isteri, tanyalah mana-mana isteri pun, antara sebab dia memilih kita selain daripada dia tahu kita ni baik, dia tahu yang kita ni boleh bertanggungjawab, boleh bagi rezeki, nafkah. Antara yang paling penting, dia tahu yang suami ini boleh membimbing atau memimpinnya. Okay? Tanya mana-mana isteri sekarang pun, Ustaz, saya kalau boleh nak isteri saya bimbing saya ibadah, bimbing anak-anak. Rupa-rupanya pasangan kita, isteri kita ni nakkan suami yang boleh membimbing terutama dalam bab ibadah. Suami tu boleh jadi imam contohnya. Suami ni boleh ajar anak-anak sama-sama sembahyang, sama-sama baca Quran. Dan inilah kewajipan wajib yang terletak atas bahu suami, atas bahu bapa dalam nak mendidik isteri dan juga anak-anak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita kata tanggungjawab kepada agama ini, termasuklah tanggungjawab berkaitan dengan solatnya, auratnya, ilmu berkaitan dengan kekeluargaan, ilmu yang berkaitan dengan anak perempuan, isteri kita haid contohnya, berkaitan dengan apa saja. Sebab kita kena ingat, isteri ni dia akan tanya suami. Dia akan tanya suami satu-satu. Alright? Kerana itulah tuan-tuan dan perempuan, terutamanya orang lelaki, jadilah suami yang membimbing isteri, yang bawa isteri dekat kepada agama. Cumanya tak semua suami ada kemampuan untuk nak membimbing isteri kepada agama. Tak ada kemampuan. Nak jadi imam pun takut. Orang katakan kadang-kadang tu takut bacaannya salah. Kadang-kadang isteri tu lebih baik daripada suami. Baik, isteri begini saja. Kalau mungkin suami tak berkemampuan, kan, isteri yang dah belajar, isteri bantu suami untuk membimbing pula anak-anak. Dan suami ni kena ingat, bila isteri dah membantu tugasan yang sepatutnya kita buat kepada anak-anak, tolong memudahkan kerja isteri ni tadi. Dan orang lelaki juga kena ingat, hari-hari ini antara kesukaan orang perempuan, suka cara ibadah, suka cari ilmu berkaitan dengan agama. Dia suka benda ni, suka join kelas tu, suka join kelas ni. So kalau suami tak mampu untuk nak mengajar isteri tentang agama, sedangkan mendidik isteri dengan agama hukumnya wajib, so suami saya cadangkan begini, apa kata suami banyak kongsikan video, ilmu, apa-apa saja yang berkaitan dengan ibadah agama ni yang kita dapat dalam grup surau contohnya, grup ustaz ke contohnya, kongsikan dengan isteri kita. Kita tak mampu nak mengajar, tapi kongsikan ilmu dengan isteri kita dalam bentuk artikel ataupun video, ataupun kita ambil artikel dalam bentuk FB di FB contohnya, di Instagram contohnya. Itu satu. Yang kedua, orang lelaki, apa kata kita daftarkan isteri kita untuk kelas-kelas online yang banyak hari ni, kan, yang macam saya buat baru ni, saya daftarkan isteri saya untuk kelas haid contohnya, kan. Saya taklah pakar sepenuhnya dalam bidang-bidang ataupun benda berkaitan dengan haid orang perempuan ni, tapi ada guru yang pakar dekat sana. Kita daftarkan isteri kita dekat program macam tu. Bayar bukan mahal sangat pun, RM70, RM80, RM100 untuk kelas sebanyak 10 kali, 15 kali. Banyak sekarang di FB. Joinkan ataupun daftarkan isteri kita. Isteri lagi suka sebenarnya, kan, daripada kita duk
asyik beli benda yang mengarut lah, kita kata buat benda-benda yang kita kata taklah kata beli hadiah tu mengarut kan. Tapi apa kata hadiahkan isteri dengan mendaftarkan isteri untuk join kelas-kelas yang macam ni contohnya. Kan, tanya isteri nak kelas apa. Kalau tanya isteri, yalah kelas diet lah, kelas zumba berbagai, tak ada masalah. Tapi cakap dekat isteri, hari ni abang daftarkan awak dekat kelas haid contohnya kan, join kelas ni. Ataupun kelas Al-Quran, bacaan Al-Quran. Sebab ilmu tu kita tak mampu nak bagi, tak ada upaya, maka kita daftarkan isteri kita untuk join macam tu. Ataupun izinkan isteri pergi dekat kelas-kelas kan, nanti kalau suruh ada masjid dah dibuka ataupun dah boleh pergi ke kelas-kelas Al-Quran ini, izinkan isteri kita pergi. Ada juga saya dapat aduan daripada isteri, ustaz dia kata suami saya tak bagi saya pergi kelas-kelas gitu. Dia kata kenapa, kan kelas Quran suami tak mampu nak ngajar, tahu ustaz tapi dia tak bagi, kenapa? Suami saya jealous ustaz. Jealous kenapa? Jealous dengan ustaz yang mengajar tu, ustaz tu muda, handsome lagi. Dia kata kan, ada gak jealous lelaki gitu. Ginilah bang, kalau abang jealous isteri belajar dengan ustaz tu, dua cara je boleh buat. Satu, abang mengajar isteri tu. Yang kedua, abang join sekali isteri tu kelas bacaan Quran tu tadi. Tak adalah jealous sangat. Memang berlaku juga begitu. Maklumlah ustaz yang mengajar tu pula muda lagi, handsome pula, tak kahwin lagi kan, bujang katakan. Takut isteri tu nanti tertarik hati. Sebenarnya abang-abang jangan risau. Isteri ni memang nak belajar je sebenarnya kan. Saya sebut apa tadi dekat situ. Kalau mungkin tak dapat kita nak mengajar, daftarkan isteri kita, hantarkan dia dekat majlis-majlis ilmu. Sebab ini tanggungjawab wajib yang suami kena buat kepada isteri. Itu sebab suami kalau isteri minta izin untuk nak belajar ilmu agama, ilmu solat, bacaan Al-Quran, yang ilmu tersebut wajib dia belajar. Kalau kita halang dengan sebab-sebab yang tertentu, sebab-sebab yang tidak menepati syariat, dengan sebab-sebab yang kita rasa sebab yang tak betul, yang tak patut, berdosa kita. Sebab yang mengajar tu kita, alright, yang mengajar tu sepatutnya kita. Tapi kalau kita tak mampu dan kita halang pula isteri kita untuk belajar ilmu agama, kita berdosa. Ambil saja contohnya bab haid. Kita tak mahir, tak pakar, isteri tanya pun tak boleh nak jawab. So isteri wajib tahu berkaitan dengan haid, waktu solat dia bila berhenti haid kita tak tahu. So izinkan isteri kita untuk belajar dengan mana-mana guru. Kalau tidak pun suami tak dapat, secara kita ni orang pertama yang membimbing ataupun mengajar isteri, kita yang membawa isteri kita kepada ilmu. Ini yang saya sebut tadi. Antara cara yang boleh dibuat untuk menyuburkan kasih dan sayang. Dari situlah isteri merasakan suami mengambil berat tentang keadaan isteri. Isteri merasakan yang suami ini menghargai apa yang dia suka, apa yang diminat. Macam yang saya sebut sebelum ni tadi kan, meraihkan minat pasangan. Sebab hari ni ada pasangan ni tadi suka untuk menuntut ilmu, terutamanya isteri. So bagi peluang dia untuk belajar. Bahkan saya berjumpa juga dengan isteri yang stres, yang tension dengan perangai laki dia ni. Dia kata apa, ustaz, kalau saya hadap perangai laki saya ni kan ustaz kan, semata-mata perangai laki saya setiap hari ni ustaz, boleh bunuh diri saya ustaz. Dia kata laki saya ni, ya Allah ustaz, saya dah tak tahu nak kata apa dah. Tapi nasib baik kan ustaz, saya join kelas Al-Quran. Dia kata saya join kelas agama, kelas berjanji marhaban. Masa saya tu penuh dekat situ, setidak-tidaknya saya boleh lupakan sekejap masalah suami saya, masalah isteri saya, masalah pasangan saya, masalah anak. Bukan kita tak nak hadap masalah tu, kita akan hadap juga, tapi boleh rasa tenang, boleh rasa relax walaupun ada masalah, dengan sebab mengikuti majlis ilmu, majlis agama tu tadi. Memang betul pun majlis ilmu ini majlis ingat kepada Allah, dan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah, zikir ni tadi akan menenangkan hati. Dan ini juga salah satu cara bagaimana nak merawat hati kita daripada stres, daripada sakit, dengan menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu, bertemu dengan kawan-kawan kita yang positif, yang sentiasa redha dengan ujian daripada Allah Ta'ala. Baik rakan-rakan semua, hari ini homework pula untuk orang lelaki, untuk bimbing pimpin isteri dan juga anak-anak dekat kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini ada manfaatnya. Mohon ampun dan mohon maaf. InsyaAllah kita bertemu lagi. Boleh ikuti saya dekat di FB IG Bakhtiar Fitri, dan juga boleh join channel Telegram saya. Just type saja Aku Membesarkan Seorang Khalifah, join channel tersebut. Alright, mohon ampun dan mohon maaf. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Rancangan motivasi pagi itu tadi telah